wal Jamaah, kita mempercayai di akhir zaman akan munculnya seorang imam yang digelar sebagai Al-Mahdi. Dan kemunculan Mahdi adalah salah satu daripada alamat besar hari kiamat ataupun akhir zaman. Dan Imam Mahdi ini, kita kena ingat, bagi ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menanti kemunculan Imam Mahdi seperti mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang beriman, Ustaz ini meyakini bahawa Islam Sunni tidak menanti kedatangan Imam Mahdi. Lalu bagaimana dengan hadis masyhur ini? Sekiranya kamu sempat dengannya, maka berbaiyahlah padanya sekalipun terpaksa merangkak di atas salji. Kerana sesungguhnya dialah Khalifah Allah Al-Mahdi. Tidakkah jelas makna dari hadis ini? Saya Muhammad Saif Ansar Al-Mahdi akan menjelaskan sekaligus menepis fitnah yang cuba disampaikan oleh ustaz yang tidak mengkaji ini. Fahamlah anak pokok tersebut. Walaupun dunia kiamat dah hancur dah, tapi masih lagi kita berusaha melakukan kebaikan. Maka itu yang kita anjurkan kepada seluruh umat Islam. Pertama, apa maksud Mahdi? Mahdi itu maknanya yang diberi petunjuk. Maka para ulama menyebutkan kenapa lelaki yang muncul di akhir zaman nanti yang akan memimpin umat Islam ini dipanggil sebagai Imam Mahdi. Imam maknanya dia diikuti, Al-Mahdi maknanya dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang tidak dipahami oleh ramai orang. Seterusnya, berkenaan dengan dakwaan Mahdi yang begitu ramai di sini. Kita kena ingat bahawasanya yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang kemunculan lelaki itu ada alamat-alamatnya. Maka adakah yang muncul sekarang ni itu bertepatan alamat-alamat yang disebut oleh Rasulullah SAW? Alamat yang dimaksud Rasulullah SAW, salah satunya kematian Raja Fahad yang bererti nama haiwan, maka akan digantikan oleh pewarisnya, iaitu Raja Abdullah. Dan pada tahun 2015, Raja Abdullah meninggal. Di tahun yang sama juga Abbas Sadiq alaihi salam, satu-satunya orang yang menuntut namanya diwasiat sebagai Al-Qaim Al-Mahdi. Sabda Nabi, beri aku kabar baik tentang kematiannya, maka aku akan memberikan kabar baik tentang munculnya Hujjah, Al-Mahdi. Disebut oleh Syekh Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan bahawa Imam Mahdi itu adalah benar-benar Imam Mahdi. Apa dia? Tak ada persengketaan apabila dia muncul nanti. Zaman sekarang ni, orang yang dakwa kata dia Imam Mahdi, semua sepakat tak? Dia tu Imam Mahdi. Ulama-ulama sepakat ke tak? Sepakat ke untuk berbai'ah dengan dia? Tak ada. Bahkan hak yang akan muncul nanti disebutkan di depan di Kaabah nanti, iaitu Imam Mahdi yang sebenar. Tidak akan ada siapa berselisih tentang kepimpinan dan keadilan dia. Sekali lagi ustaz ini berdusta kepada dirinya sendiri. Bukankah sebelumnya dia katakan bahawa imam yang diberi petunjuk Allah kepada perkara-perkara yang tidak difahami ramai orang? Maknanya perkara-perkara yang tidak difahami ramai orang inilah yang akan mencetuskan perselisihan dan persengketaan nanti. Cuba dengarkan semula. Mahdi maknanya dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang tidak dipahami oleh ramai orang. Dipahami oleh ramai orang. Kalaulah hadis-hadis itu yang disebut tentang alamat-alamat akhir zaman, maka kaedah yang pertama adalah kita mesti menanggung makna hadis itu kepada makna yang hakikat. Kalaulah dalam hadis Nabi SAW sebut matahari terbit belah barat, maka jangan kita pandai-pandai menafsirkan matahari terbit belah barat tu dengan tafsiran kata, maksud betul-betul matahari terbit belah barat, tetapi Islam terbit belah barat. Islam tu menyerupai matahari. Tak boleh tafsir begitu. Maka jikapun matahari sesungguhnya telah terbit dari barat, nescaya kamu masih tidak jua beriman, dan akan berkata lagi Imam Mahdi itu seorang yang bermukjizat. Begitulah orang-orang jahil di zaman Nabi Musa yang sentiasa meminta pembuktian-pembuktian dari keinginan mereka. Perintah seorang lelaki daripada ahli keluarga aku menepati namanya itu akan nama aku. Maknanya nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Yang saya lihat daripada video-video yang menceritakan tentang Imam Mahdi ni, mereka banyak menyeleweng menggunakan nas-nas terjemahan. Mereka kata, di sini Imam Mahdi mestilah namanya sama dengan nama Nabi Muhammad dan nama bapanya mestilah Abdullah. Bukankah Nabi Isa alaihi salam menyebut Nabi Muhammad di dalam wasiatnya, tidak menyebut nama penuh dan nama bapanya, tetapi mengapa kalian tetap mengimani Muhammad bin Abdullah?
Cuba dengarkan ayat ini dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Saudara dan saudariku yang beriman, yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, hendaklah setiap dari kita kembali kepada awal kewafatan Rasulullah, di mana Rasulullah SAW telah meninggalkan wasiatnya sebagai petunjuk, yang mana sesiapa yang berpegang kepada dua perkara ini, iaitu Kitabullah Al-Quran dan Ahlul Bait penerus utusan setelah Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-Imam wal Mahdin wa sallim taslimah. Alhamdulillah.